Antara fokus negeri di bawah bayu, KUSKOP berhasrat jadikan bidang keusahawanan pilihan remaja alami kesukaran memasuki IPT. Terus sahaja bersama Anisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan, An. Baik, sahih. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP berhasrat menjadikan bidang keusahawanan sebagai option diceburi remaja yang tidak memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata inisiatif di peringkat kementerian itu merupakan sebahagian penyelesaian kepada masalah golongan berkenaan yang menghadapi cabaran memasuki institusi pengajian tinggi. Optionnya iaitu kita mahu membangunkan satu modul keusahawanan yang saya panggil sebagai TVET keusahawanan, satu kursus keusahawanan yang ditarafkan, yang diakreditasikan dan seterusnya diberikan pembiayaan permulaan untuk remaja-remaja ini memulakan perniagaan. Jadi ini kita sedang teliti, kita sedang bincang, kita sedang proses modulnya dan mudah-mudahan tahun hadapan bolehlah kita melancarkan program ini nanti. Ke arah inisiatif tersebut sebagai permulaan agensi di bawah KUSKOP iaitu SME Corp telah menambah baik program usahawan muda dengan jumlah pembiayaan ditingkatkan kepada RM30,000 tahun ini berbanding RM15,000 tahun lalu. Ia bagi membolehkan belia berumur 30 tahun dan ke bawah memulakan perniagaan masing-masing. Seramai 146 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2022 di Penampang menerima insentif berjumlah RM61,500 tajaan Yayasan Bank Rakyat. Antara sekolah terlibat Sekolah Menengah SM St. Michael Penampang, SMK Datuk Peter Majuntin, SMK Bahang dan SMK Limbanak. Penyerahan insentif berupa wang tunai disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict kepada penerima yang diwakili ibu bapa di SM St. Michael Penampang. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berharap pelajar terlibat yang kini melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi meneruskan kecemerlangan dalam bidang diceburi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat atas sumbangan besar mereka ini dan saya juga berharap agar insentif ini boleh menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar di sekolah-sekolah menengah di seluruh negara, khususnya di Penampang ini untuk turut sama mencetuskan kecemerlangan. Sempena majlis ini SM St. Michael Penampang yang merupakan sekolah terbaik SPM 2022 di Sabah turut menerima insentif daripada Yayasan Bank Rakyat. Turut disampaikan insentif program kecemerlangan akademik SPM 2023 berjumlah RM20,000 kepada keempat-empat sekolah terbabit. Sebanyak 40 tukun tiruan melibatkan kos RM450,000 berjaya dilabuhkan di perairan Batu Payung, Tawau. Ia merupakan projek keempat Jabatan Perikanan Sabah selepas pelaksanaan di perairan Kudat, Beluran dan Tunku. Menurut Pengarah Jabatan Perikanan Sabah Azhar Kasim, selepas Tawau, projek sama akan dilakukan di perairan Papar dan Kuala Penyu. Menerusi rancangan Malaysia ke-12 RMK12, jabatan berkenaan menerima peruntukan RM18 juta bagi pelaksanaan projek-projek pemuliharaan sumber perikanan melalui tukun tiruan, unjam dan payau. Kaedah kita meningkatkan stok ikan itu adalah kita mewujudkan tukun tiruan, di mana tukun tiruan ini merupakan satu rumah ikan. Satu rumah ikan di mana tempat ikan berlindung, tempat ikan membiak, tempat ekosistem di perairan itu akan aktif kembali karena kaedah kita adalah kita mewujudkan satu ekosistem keseimbangan dalam satu kawasan itu melalui pewujudan tukun tiruan. Dalam pada itu, hadir menyaksikan projek melabuh tukun tiruan ini, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyambut baik usaha dilakukan kerana dapat meningkatkan sumber perikanan di kawasan ini serta peluang nelayan pesisir di Kampung Membelua, Batu Payung dan Kampung Tinagat menambah pendapatan.
Beliau yang juga Adun Apas mencadangkan Pertubuhan Pemancing dan Pengawasan Tukun Teluk Kowi Tawau agar mengusahakan lokasi berkenaan sebagai kawasan tarikan pelancong. Jadi saya mengucapkan syabas dan tahniah dan inilah salah satu komitmen kerajaan yang ada pada hari ini ialah untuk terus memberi bantuan dan membela apa juga golongan masyarakat termasuklah nelayan itu sendiri kerana dipahamkan kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit khususnya bagi membantu dan membela nelayan-nelayan tradisi yang ada di seluruh Sabah ini. Dato' Nizam optimis usaha melabuh tukun tiruan ini juga akan menjadikan Sabah kekal sebagai pengeksport ikan terbesar negara iaitu 40% ke Semenanjung selain ke Hong Kong dan Shanghai. Peniaga dan warga daerah Tuaran kini menikmati pasar yang lebih selesa dan berteknologi. Ia hasil program pengukuhan rangkaian peruncitan Pasar Tamu, inisiatif Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT. Wartawan Jenora Mahin ada laporannya. Pasar Komuniti Daerah Tuaran merupakan pasar ke-6 yang dinaik taraf di Sabah selepas Pasar Tamu Suk, Kudat, Kunak, Beluran dan terkini di Telupit yang dijangka siap bulan depan. Projek bernilai RM1.585 juta termasuk peruntukan tambahan RM700,000 daripada kerajaan negeri ini mula dibina 13 Julai 2022 siap sepenuhnya Jun lalu. Dengan keluasan 4,838 kaki persegi, pasar dengan kapasiti 70 lot gerai ini berkonsep terbuka dan berbumbung. Ia dilengkapi bekalan elektrik dan air, kipas, lampu serta kemudahan surau dan tandas. Dengan usaha untuk meningkatkan pasar-pasar tamu sedia ada di seluruh negara Sabah ini, secara langsung akan memberi pulangan pendapatan kepada usahawan yang terlibat dalam sektor agromakanan. Pasar komuniti ini diserahkan kepada Majlis Daerah Tuaran pada 13 Julai lalu dan beroperasi sepenuhnya sejak 17 Julai di bawah kendalian Majlis Daerah Tuaran. Ada tiga segmen. Yang pertama, bermula daripada pemasaran hasil pertanian ini, mula daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 1 petang. Seterusnya, pada pukul 2 petang, kita akan ada pula penjajah pasar malam beroperasi sehingga pukul 10 malam. Dan yang terakhir, penjajah pasar tamu membuat terus niaga pemasaran barang-barang pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. Keseluruhannya seramai 162 penjajah terdiri 41 penjajah pasar malam, 91 penjajah tamu tuaran dan 30 penjajah hasil pertanian berniaga di sini. Tempat memang selesa. Memang kata orang update lah. Kira bagus lah. Sebelum ni buka payung, pasang payung. Kalau hujan ribut, Tuhan je yang tahu. Sekarang ada okey, tidak kena hujan, tidak kena panas, ada lampu, ada kipas. Kira okey lah sekarang selesa. Sekarang ada kipas, bagus. Ya, gembira. Sebab kalau dulu kami susah lagi mau pindah-pindah, jadi sekarang tidak lagi. Satu hari boleh juga. Zaman dulu dia panas bah. Kalau kami macam pergi pasar malam pun dia panaslah, tidak selesa untuk anak-anak saya. Kalau beli pun sekarang selesa. Ini lebih selesa, mau berjual beli pun senang. Lagipun kalau misalnya cuaca masa hujan-hujan gitu, dia tidak kena hujan. Pasar Komuniti Daerah Tuaran juga merupakan projek perintis bagi sistem Stabilized Aqueous Ozone SAO Dispenser iaitu sistem pembersih semula jadi berteknologi. Sistem ini mampu menghilangkan bau serta membersih dan membasmi kuman bagi mengekalkan kesegaran produk jualan tanpa menggunakan agen biologi untuk kegunaan peniaga. Kerjasama strategik Fama dan PBT menaik taraf pasar ini bukan sahaja memberi keselesaan kepada peniaga dan pengguna untuk memasarkan dan mendapatkan hasil dan produk pertanian masing-masing di bawah satu bumbung ini, malah memberi satu lagi nilai tambah dalam aspek pembangunan di kawasan daerah Tuaran. Jenora Mahin, RTM.
Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak paparan menyusul. Kembali bersama Sahih. Silakan. Baik, terima kasih.